Ana ala ahdika wa wa'dika, di atas perjanjian yang kita sebut tadi, wa wa'dika, janjimu, iaitu Nabi janji siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dia akan masuk syurga, mastata'tu, dengan kadar yang mana aku mampu. Ini Al-Imam Ibn Hajar telah menyebut bahawasanya perkataan mastata'tu ini ialah Nabi SAW nak bagi tahu umat ni, sejauh mana pun kita bersungguh-sungguh untuk mentaati Tuhan, tidaklah lebih daripada kadar kita yang terhad. Kadang-kala kita akan terlanggar apa yang Allah suruh, kita akan tercuai apa yang Allah suruh, melanggar apa yang Allah larang. Maka kita kata mastata'tu, kan, as best as I can, dengan apa yang aku boleh buat, aku cuba taat. Tapi insan dengan kelemahannya, sebab tu wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku ini di atas perjanjianmu, di atas janjimu, dengan kadar yang aku mampu, aku akan buat. Ini kita sebut kepada Tuhan. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku minta lindung kepadamu daripada kejahatan apa yang telah aku lakukan. Tuan-tuan, kenapa dia jadi Sayyidul Istighfar? Daripada tadi dia hanya ikrar diri dia, ketuhanan, kehambaan kita, bagi tahu kita cuba nak buat apa yang Allah suruh dengan kadar kita, dan kita lemah. Kemudian kita minta jauh daripada Allah di atas kejahatan apa yang telah kita lakukan. Kerana sebahagian yang menimpa kita ialah disebabkan tangan-tangan kita sendiri. Sebab tu bila kita baca istighfar ni, kita a'udzubika min syarri ma sana'tu, ya Allah, aku lindung denganmu daripada kejahatan apa yang telah aku buat. Dia tak jadi baca istighfar ni, Allah matarabila dia. Bukan itu tujuannya. Sebab tu dia datang dengan kalimah yang indah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengadu kepadamu, aku mengaku padamu, bi ni'matika alayya, dengan nikmatmu kepadaku, wa abu'u bi dzambi, dan aku mengaku tentang dosaku. Ini dua hal yang dia gabungkan. Pertama, ya Allah, aku mengaku nikmat-Mu. Kedua, ya Allah, aku mengaku dosa. Tuan-tuan, kalau kita lihat, yang ni selalu saya ulang dalam kuliah saya, Allah, sifat dia bukan dia marah pada dosa, dia marah pasal tak mau minta ampun. Dosa bapak kita Adam buatlah daripada awal, macam saya kata. Allah cipta dia terus berhubung dengan Tuhan. Letakkan dalam syurga, punya banyak pokok-pokok dalam syurga, satu pokok je Allah tak bagi, yang tak bagi itulah dia pergi makan. Kita lebih kurang panggil itulah, panggil bapak kita. Yang tak bagi itulah yang kita syok. Tapi Allah hukum iblis dan laknat dia, tapi dia tak hukum Adam. Sebab dia bila buat salah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah zalim diri kami. Allah mau kita macam bapa kita. Kau akan buat salah, apa yang aku bagi ni pun memang mungkin ada benda yang kau terlepas daripada kau laksanakan. Tapi abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi, aku mengaku ya Allah nikmat-Mu padaku, dan aku mengaku dosaku. Sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, laula tudhnibun khalaqallah khalqan yudhnibun yaghfirullahu lahum yaghfiru lahum. Kalau kamu tak buat dosa, Allah ciptakan makhluk lain buat dosa, Allah ampun dia. Bukan maksud Allah suka kita buat dosa, tak. Tapi memang itu tabiat Allah cipta. Kalau kita buat dosa, kita macam malaikat lah. Malaikat tak duduk di dunia ni.
Sebab tu Allah sifatkan salah satu nama-nama dia apa dia? Al-Ghaffar, okay? Al-Ghafur, Rauf, Rahim, Tawwab, Maha menerima taubat. Kenapa? Dia nak bagi tahu, aku nak ampun. Dan ini adalah wajah agama. Bila kita memberikan penerangan berhubung dengan dosa, sentiasa beri harapan pada orang, awak buat dosa, tapi sentiasa di sana ada keampunan Tuhan. Sebagai orang kata, buat dosa, Tuhan terampun dah. Jangan tutupkan. Tuhan Ghafur. Dia ajar kita. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Katanya semua orang yang baca ni mengakui dia buat dosa. Dia buka supaya kita mohon keampunan kepadanya. Sebab tu Al-Quran bila Allah kata Nabi ibadi inni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Bagi tahu, ingatkan pada hamba-hambaku, inni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku ghafurun, maha pengampun, dan rahim, maha penyayang. Wa anna azabi wal azabul alim, dan azab aku adalah azab yang pedih. Kau ingat dua tu. Dua-dua aku ada. Aku ampun, tapi kau tak ni, aku azab. Jadi apabila Nabi itu basyiran wa nazir, beri khabar yang gembira dan bagi khabar yang menakutkan. Agama datang balance. Terutama pada zaman yang macam ni, kita bercakap pada manusia, jangan kita seolah-olah you tak ada harap, orang macam you ni tak ada harapan lah kepada agama. Ini jangan dibuat. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dalam riwayat Imam Ahmad, Iblis kata kepada Allah, bi'izzatika wa jalalika la abrahu ughwi bani Adam madamatil arwah fi ajsadihim. Dengan kemuliaanmu, ketinggianmu, aku tak akan berhenti untuk menggoda anak Adam selagi mana ruh berada dalam jasad mereka. Kata Allah, wa bi'izzati wa jalali la azalu aghfiruhum mastaghfiruni. Dengan kemuliaan aku, ketinggian aku sentiasa akan ampunkan mereka selagi mana mereka minta maaf kepada aku. Ini agama. Iblis kata aku akan goda. Tuhan kata dia apa akan buat? Terpengaruh dengan kau. Tapi dengan kemuliaan aku sentiasa, seperti mana kau sentiasa goda mereka, aku sentiasa ampunkan mereka selagi mana mereka memohon ampun kepada aku. Dan sebab tu kita tidak tahu penyudahan manusia. Apabila kita hukum manusia, hukum perbuatannya, jangan hukum kesimpulan hayatnya. Kesudahannya kita tidak tahu. Orang seperti Abu Sufyan datang memerangi Nabi SAW, membuat beberapa pakatan memerangi Nabi SAW. Berapa ramai sahabat yang terkorban disebabkan tindakan. Dia bertaubat pada akhirnya masuk menjadi sahabat Nabi. Anaknya Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abu Jahal, pernah berperang dengan Nabi. Dia masuk Islam pada akhirnya. Sebab tu tuan-tuan, macam-macam orang buat maksiat ni, kita hukum yang tu je lah. Tak payah buat kesimpulan pada hayatnya. Kesimpulan ada. Kesimpulan hayat dia tidak dia tahu, tidak kita tahu. Bukan kesimpulan hayat dia kita tak tahu. Kesimpulan hayat kita sendiri kita tak tahu. Agama mengajar daripada dalaman diri kita, kerendahan diri kita di hadapan kebesaran Tuhan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut lebih daripada itu.
Nabi kata, inna abdan asaba zamban. Satu hamba dia telah buat dosa. Ini bukan Nabi bukan galakkan dosa, tapi Nabi nak cerita rahmat Tuhan. Satu hamba buat dosa. Dia kata, Rabbi aznabtu zamban faghfirli. Wahai Tuhan, aku buat dosa, tolonglah ampunkan aku. Ni antara dia dengan Allah. Bukan pindah kita pentas, pasang khemah, panggil ramai-ramai, Astaghfirullahaladzim. Ini cerita, itu komersial benar. Ini bukan. Ini soal istighfar seorang-seorang dengan Tuhan. Rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Wahai Tuhan, aku buat dosa, ampunkan. Nabi kata, Allah kata apa? Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Dalam hadis Bukhari dan riwayat ni dalam lafaz Muslim. Hamba aku tu dia tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan mengambil tindakan di atas dosa. Dah minta ampun ikhlas, minta ampun. Kata Nabi, Allah ampun dia. Kemudian summa'at, kemudian buat pula dah sekali lagi. Dah lama masa awal taubat tu semangatlah. Lama ni tergelincir pula. Bukan dia memang tobatlah. Suruh aku buat lain. No. Itu bukan taubat. Dia memang taubat, dia minta ampun. Summa'at, kata Nabi, kemudian buat. Bila buat menyesal pula. Rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Wahai Tuhan, aku buat dosa pula dah, ampunkan aku. Nabi kata, Allah kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu tahu, bukan apa tu pasal dia tahu. Dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan pada dosa. Kemudian Nabi kata summa'at, kemudian dah lama tahu, balik pula buat lagi. Allah ulang ni sekali lagi. Sehingga saat Nabi kata kepada Allah, kata, ya abdi if'al ma syi'ta laqad ghafartu lak. Wahai hamba aku, buatlah, aku ampun kau. Tapi ini dengan syarat kita jangan buat dosa dengan orang. Ini antara kita dan, kalau dengan orang kau kebas 200 juta, kau kena bayar balik. Melainkan ramai-ramai kata, alah 200 juta sikit lah, kena maaf.